Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, insyaAllah. Kali ini kita bertemu dalam siri bicara ilmu bersama Pak Su, siri ke-6 berkaitan dengan kemahiran belajar secara kumpulan ataupun kita panggil group study ataupun study group. Dalam siri yang ke-6 ini kita memperlihatkan bahawa keperluan untuk belajar berkumpulan ini merupakan salah satu perkara yang sangat baik dalam sistem pembelajaran, kerana kemahiran belajar berkumpulan ini lebih menguatkan kemahiran mengingat di kalangan pelajar-pelajar ketika belajar. Jadi perkara yang penting dalam tujuan belajar berkumpulan ini ialah kita belajar dengan menggabungkan ilmu dan kemahiran, pengetahuan, pengalaman daripada kawan-kawan yang lain, rakan-rakan yang sama searah, sepanduan dan mahu belajar bersama kita dengan semangat belajar bersungguh-sungguh. Kerana itu kita harus melihat keperluan-keperluan dengan belajar berkumpulan ini, kerana macam disebutkan seperti tadi, kekuatan kemahiran mengingat banyak tertumpu dalam kemahiran belajar berkumpulan. Pelajar-pelajar yang dikasihi, dalam kita membentuk pengurusan kemahiran belajar berkumpulan, perkara yang pertama sekali ialah kita kena ada kumpulan rakan belajar. Carilah dalam 3 ataupun 4 orang rakan yang sehaluan dengan kita, yang bertekad untuk belajar dan ada kemahiran, ada kelebihan, ada pengetahuan yang boleh kita kongsikan bersama. Kalau dapat, pastikan dalam kumpulan itu ada salah seorang daripada ahli kumpulan yang ada kemampuan dan kepandaian dalam belajar. Selain daripada itu, kita juga kena pasti mereka harus mahu menumpukan sedikit ruang masa untuk belajar, khususnya pada sebelah petang ataupun mungkin berkumpul pada sebelah malam. Belajar di sekolah pada waktu ruang-ruang kosong untuk mereka berbincang pun merupakan salah satu daripada aktiviti yang boleh kita laksanakan. Dan apa yang penting, belajar berkumpulan ini mesti ada rasa prihatin, kerjasama antara rakan-rakan untuk saling mencapai matlamat berjaya dalam pelajaran. Dalam kita melaksanakan aktiviti belajar berkumpulan ini, macam disebutkan tadi, masa yang diperuntukkan ialah apabila ada waktu ruang yang tertentu, waktu persekolahan, mungkin belah petang antara pukul 2 hingga pukul 3 kita belajar, dan kalau pada hari malamnya pula kita boleh tumpukan perhatian selepas pukul 8.30 untuk kita belajar. Sediakan tempat kalau boleh yang bersesuaian, tidak ada gangguan, dan membolehkan kita duduk belajar bersama-sama. Dalam melaksanakan aktiviti belajar berkumpulan ini, apa yang perlu kita kena mulakan dengan pertama menyediakan bahan-bahan keperluan untuk kita bincangkan dalam siri pembelajaran kita pada hari itu. Satu topik dalam mata pelajaran yang tertentu. Kemudian bermula dengan soal jawab pendek berkaitan dengan pemahaman kita tentang tajuk yang kita belajar pada hari itu. Kemudian kita berbincang berkaitan tajuk itu, berkongsi maklumat sekiranya ada, khususnya pada maklumat tambahan. Dan selepas kita berbincang, kita bersoal jawab, kita akhiri dengan membuat latihan. Latihan ini boleh juga kita laksanakan secara bertulis ataupun secara bersoal jawab santai. Apa yang penting ialah maklumat yang kita nak sampaikan itu, kita nak simpan itu, kita dapat kongsi secara bersama. So belajar dalam
merancang masa belajar ini, juga kita perlu tahu bahawa kekuatan belajar berkumpulan ini mesti merangkumi 3 proses dalam kaedah pembelajaran yang kita dah bincangkan sebelum ini, iaitu banyakkan perbincangan, banyakkan soal jawab, banyakkan latihan. Saya ulangi, dalam proses pembelajaran yang terbaik dalam belajar berkumpulan ini, kita banyak perbincangan, banyak soal jawab dan banyak latihan. Kerana dengan merangkumi 3 kemahiran pengurusan pembelajaran ini, kekuatan dalam menangkul, menyimpan maklumat itu lebih hebatlah daripada kebiasaan. Carilah kawan-kawan yang susah sama susah, senang sama senang. Dalam arti kata lain, orang masa kini selalu menyebut member-member kamcin, member-member yang rapat lah, kamcin, bukan kencing, jadi yang kamcin. Jadi kalau kita dapat pupuk kumpulan belajar yang sebegitu, proses pembelajaran ini akan berterusan agak lama, dan berdasarkan pengalaman bekerja membimbing pelajar-pelajar sepanjang perkhidmatan, memang mereka yang ada kumpulan belajar ini selalunya berjaya. Pelajar-pelajar yang cemerlang, khususnya di Malaysia, semasa berkhidmat dahulu, Pak Su bertanya, pergi berjumpa dengan pelajar-pelajar cemerlang ini, rata-rata semua pelajar-pelajar cemerlang hebat ini memang mempunyai rakan belajarnya sendiri. Mungkin di peringkat sekolah rendah, kemahiran menguruskan belajar berkumpulan ini agak kurang, tetapi kita boleh laksanakan. Kalau di sekolah, cikgu-cikgu boleh merancang satu program yang kini disebut sebagai program mentor-mentee. Pastikan pelajar-pelajar dalam kumpulan mentee dan mentornya itu adalah kumpulan yang sama dalam study group dia seharian. Ini boleh dilaksanakan. So seperti yang sering Pak Su katakan, seandai ada daripada pelajar-pelajar mempunyai masalah, khususnya dalam bagaimana nak menggerakkan, membentuk kumpulan rakan belajar ini, sudi-sudilah meng-emailkan pada Pak Su, pada email Pak Su Zaid Osman @gmail.com, dan insyaAllah Pak Su akan menjawabnya daripada masa ke semasa dalam siri-siri yang akan datang. So, sehingga bertemu dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.